Bismillahirrahmanirrahim. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. صدق الله العظيم. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ, dan mereka yakni golongan munafik berkata, kami taat. Ta'ah. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, apabila mereka keluar dari majlismu, بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ, segolongan dari mereka memutuskan pada malam hari satu rancangan yang lain daripada pengakuan taat yang mereka katakan kepadamu. Wallahu yaktubu ma yubayyitun, sedangkan Allah perintahkan malaikat menulis apa yang mereka rancangkan itu. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah, berpalinglah wahai Muhammad daripada mereka, yakni jangan dihiraukan apa yang mereka rancangkan itu. Wa tawakkal 'ala Allah, serta berserahlah dirimu kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah menjadi pembela yang memeliharamu dari angkara mereka. Ayat ini menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam musuh yang ada di hadapannya, selepas menyatakan peraturannya, hukumnya ialah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taatkan kepada Allah. Kerana ketaatan kepada Rasul ini sebahagian daripada taat kepada Allah. Tidak boleh dipisahkan antara dua ketaatan ini, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tetapi Nabi juga perlu diperingatkan bahawa di hadapannya ada musuh, ada musuh-musuhnya. Musuh ini merupakan duri dalam daging. Jadi oleh kerana itu, pemimpin yang tidak mengetahui musuh yang bergerak, yang mengadakan perancangan di belakangnya, ini mungkin boleh menjejaskan sedikit sebanyak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberitahu menerusi ayat yang kita baca ini, ada segolongan manusia yang dikatakan yang munafik, dan mereka ini berbahaya. Bagaimana sikap mereka? Sikap mereka ialah di mana ada kepentingan diri, di situlah adanya dia. Jika kepentingan dirinya bersama dengan Islam, walaupun untuk 1-2 hari mereka akan bersama dengan Islam untuk 1-2 hari, kemudian mereka mengadakan rancangan untuk meruntuhkan apa yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini diberitahu kepada Nabi, dan Nabi tidak perlu hiraukan kerana Allah telah memberi perlindungan sepenuhnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Pemimpin tidak ada yang selamat sebenarnya daripada golongan musuh. Bila ada pihak yang membangun, ada pula pihak yang ingin meruntuhkannya. Di mana-mana pun boleh wujud. Tetapi kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepimpinan Nabi bukan kepimpinan biasa. Kepimpinan ini kepimpinan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dasarnya perjuangannya ialah Al-Quranul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkit untuk menyampaikan hidayat dan untuk melihat kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam lihatlah pada Al-Quranul Karim yang disampaikan diwahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi dalam ayat ini menyatakan wa yaquluna ta'ah, mereka berkata taat. Ta'ah yakni amruna ta'ah, urusan kami ialah taat kepadamu, kami taat setia kepadamu. Mereka kata macam tu, yakni apabila mereka berada dalam majlis Nabi dan di dalam masyarakat Islam bersama-sama dengan sahabat-sahabat kanan. Mengapa mereka buat pengakuan gitu? Kerana mereka takut. Duduk di dalam masyarakat Islam bersama dengan para sahabat, tiba-tiba caci Nabi, celah Nabi, mereka tidak akan selamat. Mereka akan dihukum. Hukuman murtad sudah sedia ada. Hukuman murtad, hukuman orang yang menceroboh dan ingin meruntuhkan kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sediakan hukumnya.
Jadi kalau begitu sama ada mereka mahu tak mahu, mestilah buat suatu pengakuan, ta'ah, kami taat. Mungkin yang datang ni, yang pura-pura ni, mereka duduk di barisan depan. Sebab apa? Sebab mereka, supaya mereka dilihat oleh semua orang. Munafikin begitulah sifatnya. Mereka tidak berani. Mereka tidak berani walaupun mereka ada kepentingan. Tidak berani untuk berterus terang dengan sikap mereka yang sebenarnya. Mereka mempunyai dua muka. Muka dalam Islam lain daripada muka di luar Islam. Wa yaquluna ta'ah fa idza barazu min indika, kemudian apabila mereka keluar daripada majlismu, bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Bayyata ta'ifatun, bayyata ni maknanya bermalaman. Nah, begitunya. Mereka bayyata ta'ifatun minhum, segolongan daripada mereka memutuskan pada malam hari ghairal ladzi taqul, satu rancangan yang lain daripada pengakuan taat mereka kepadamu. Mereka ini berada dalam majlismu, kemudian malam besok dia buat perancangan lain. Buat perancangan lain daripada yang mereka mengaku di depannya, mereka buat lain. Bila mereka buat bayyata, dia buat putusan itu pada waktu malam. Waktu malam ini boleh dilakukan perancangan-perancangan yang sulit, boleh dibuat waktu malam. Pada siang hari tak boleh. Malam boleh dilakukan. Ini istimewanya malam. Waktu mana mereka ini lakukannya? Pada waktu malam. Tengah hari dia duduk depan Nabi. Dia mengaku taat setia. Pada malam dia buat perancangan. Tak tidur mereka ini. Padahal boleh jadi juga dia buat pada siang hari pun. Boleh jadi dia cari tempat yang tersembunyi. Tapi Quran mengungkap apa yang mereka lakukan itu pada waktu malam. Mereka memutuskan. Apakah perancangan mereka ini selamat, berjaya? Berjayakah mereka? Tidak akan berjaya. Mengapa tidak berjaya? Kerana kepimpinan Nabi SAW dipelihara oleh Allah. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah menulis rancangan apa yang mereka lakukan pada waktu malam itu. Mereka buat rancangan apa di waktu malam? Nak guling kerajaan? Mereka buat perancangan di waktu malam nak bunuh Nabi. Mereka buat perancangan di waktu malam untuk menyusahkan hidup Nabi dan para sahabat. Apakah begitu? Kalau itu yang mereka lakukan, Allah catatkan. Allah suruh malaikat supaya tulis apa yang mereka lakukan itu. Tulis bukan hanya setakat tulis, tapi bertindak terhadap laporan, terhadap tulisan itu. Tulis adalah sesuatu yang lebih rapi. Berbanding dengan dengar, kemudian selesai. Dengar saja. Tidak. Orang yang dengar dan tulis, tentu dia mendapat perhatian yang lebih rapi dan lebih tepat dengan kenyataannya sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala tidak suruh malaikat mau pergi dengar apa yang mereka rancangkan itu. Tidak, tulis. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Berpalinglah daripada mereka, hai Muhammad, jangan hiraukan. Kerana bagi seorang pemimpin, jika ini yang bermain dalam fikirannya bagaimana untuk melawan, bagaimana untuk menghadapi lawan, segala perancangan tidak akan dapat dilaksanakan. Sebab dia menghabiskan masa untuk menghadapi musuhnya. Nabi SAW diajar dalam ayat ini, a'rid anhum, jangan pedulikan mereka, biarlah mereka dengan tindak tanduk mereka. Tapi engkau wahai Muhammad, sentiasa ditolong oleh Allah, teruskanlah perjuangan kamu untuk menyampaikan hidayat kepada manusia. Fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah, serahkan diri kepada Allah. Ini kemenangan orang yang berada bersama dengan Allah. Segala perancangan, segala masalah yang dihadapi dengan besar, sekalipun besar, tetapi Allah Subhanahu wa taala bersama dengannya dan dia tidak menghadapi apa-apa masalah. Dulu disebutkan dalam ayat 2-3 ayat yang dahulu, hidup mati bukan masalah di sini sebenarnya dalam dunia ini. Sesiapa yang hidup pun dia hidup akan berakhir dengan mati. Kalau dia hidup untuk selama-lamanya, tidak juga akan tinggalkan di sini. Jadi kalau begitu hidup yang sebaik-baiknya hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. A'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai pembela. Kita cari security, cari pengawal, semuanya ini tidak memberi apa-apa arti sebenarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembela bagi kamu. Ayat ini seolah-olahnya memberi suatu rangsangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi atas sifatnya sebagai manusia.
Ada rasa takut, ada rasa bimbang, ada rasa suka, ada rasa duka, ada sakit, ada rehat. Semuanya ni ada sebab manusia atas sifatnya sebagai manusia ini merasai perkara ini. Kita takut, kita sakit bila kena pukul, kita rasa takut bila musuh dikelilingi musuh. Tetapi bagi mereka bagi orang seperti Nabi yang diajar oleh Allah supaya jangan takut kepada mereka, ada kuasa yang lebih besar, sedikit sebanyak boleh memberikan kepadanya. Sudah tentu boleh memberikan kepadanya keberanian dalam menghadapi ancaman yang begitu besar. Seterusnya, afala yatadabbaruna al-Quran, patutkah mereka bersikap demikian? Tidakkah mereka mahu memikirkan isi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi, kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Nabi SAW mengapa ditentang? Kerana mereka tak percaya. Mereka kata Nabi ni Nabi reka-rekakan agama, Nabi belajar dengan Yahudi, kemudian terbit Quran. Nabi kata dia coba wahyu, padahal tidak. Itu tuduhan yang dimain oleh golongan munafikin. Quran ajar mereka satu perkara saja, sama ada Muhammad ni betul-betul dia ni pembohong dengan Quran ataupun dia benar dengan Quran ini. Dua itu saja. Jadi kalau begitu, untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa risalahnya itu datang daripada Allah, kamu baca Quran. Bila kamu baca Quran, apa yang berjalan, yang berlaku pada Nabi tepat, ayat demi ayat, perkataan demi perkataan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran itu. Ini lain daripada pemimpin, kebanyakan pemimpin apa yang dicakap lain daripada yang ditulis, lain. Dia seorang pemimpin demokrasi, kita katakanlah, apakah dia menghayati demokrasi itu? Apakah betul-betul? Boleh jadi boleh dipertikaikan. Jadi kalau begitu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Quran menyuruhnya supaya dia semayang. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Waktu malam hendaklah salat bertahajud, itu sebagai tambahan bagimu. Kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalat sehingga bengkak kakinya. Kerana hatta tafattarat qadamah, hingga bengkak kakinya. Nabi tak nak tidur ke? Mengapa tak nak tidur? Dia isteri dia 9 orang. Kalau kira-kira nafsunya dia mahu tidur, mahu bersama dengan isterinya. Pukul isteri tak layan. Aisyah katanya tak boleh pergi. Aisyah pegang Nabi. Kalau ini perintah Allah, aku lepas kamu. Kalau tidak perintah Allah, tidur, kata Aisyah. Tidur, nak pergi buat apa? Ini waktu malam. Nabi akan tinggal. Nabi tinggal Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi pergi sembahyang hatta tafattarat qadamah. Ini bukti bahawa Nabi itu Nabi. Kalau Nabi itu turun pada Quran kepadanya, kemudian dia orang yang pertama sekali langgar Al-Quran, maka ini bukan Nabi sebenarnya. Kenapa yang dilakukan itu seolah-olahnya mengatasi undang-undang yang dibawa olehnya, bukan Nabi. Jadi kalau begitu, untuk memberitahu kepada golongan munafikin ini bahawa jika mereka meragui tentang Nabi Muhammad, perhatikan Al-Quranul Karim, baca Al-Quran. Ini namanya kaedah metodologi tafsir Al-Quranul Karim. Kita perlu fahami bahawa kaedah yang terbaik dalam mentafsir Al-Quran ini ialah melihat batang tubuh Nabi dan pergerakan Nabi. Nabi bergerak, Nabi berjalan, Nabi makan, Nabi minum, segala-galanya itulah tafsir Al-Quran sebenarnya. Tafsir Al-Quran sebenarnya. Nabi semayang, Nabi berhubung dengan masyarakat, Nabi makan, Nabi minum, Nabi semua sekali, itu tafsir Al-Quran. Jadi sebanyak mana hadis yang kita temui dan sahih hadis itu, itulah dia batang tubuh Nabi, dan itulah dia Al-Quran. Al-Quran seolahnya Al-Quran yang bergerak, Nabi. Al-Quran ini dibaca, ini Quran. Quran yang bergerak, Nabi pada waktu dia bergerak, dia bersama dengan sahabat, bersama, itu Quran yang bergerak. Quran yang dibaca, ini dia Quran yang dibaca dengan lagu-lagunya berbagai-bagai lagi. Kita ingin kata begitu sebab pada masa-masa yang akhir ini, orang ingin bercakap pasal dunia, mahulah tengok tafsir Quran. Macam mana ni? Hari Isnin, saya rasa hari Isnin
Hari Selasa dalam utusan Malaysia. Utusan Malaysia ingin masalah-masalah semasa ini ingin dilihat pentafsiran Al-Quran sebenarnya. Masalah semasa yang disebut jadi situnya hak loan, hak botok, laginya banyak lagi lah hak loan, hak ada mau organ dan sebagainya. Ini katanya bergantungnya kepada pentafsiran Al-Quran itu. Jadi metodologi cara mentafsir Al-Quran itu perlu diubah sesuailah supaya hal-hal semasa ini dapat kita sesuaikan antara tafsir Quran dengan kehendak-kehendak semasa. Jadi merujuk kepada contohnya kelon ini sekarang ni dalam beberapa dekad yang akhir ini, masalah kelon, masalah botox, masalah ni botox ni sebenarnya satu yang saya tahulah satu bahan untuk memulihkan orang cacat dalam kemalangan. Dalam kemalangan ini ada yang mari mukanya huduh, telinganya tak betul duduk, bapanya ni alat untuk memperbaiki rupa ni. Kemudian disalahgunakan pula untuk dibuat alat solek. Begitu yang saya fahamnya. Kami ini seolah-olahnya benda baru ni kena balik kepada Al-Quran, tapi nak balik Quran pasal tafsir yang tak betul. Tafsir tak betul. Jadi bila tafsir tak betul, marilah macam-macam jawapan. Kelonnya begini pula, hukumnya macam-macam lagi. Saya rasa ke situ yang nak perginya. Tapi dalam bahasa tulisan tu lainlah. Gitu. Kita nak sebutkan di sini sebenarnya Quran dia bukan satu buku sains, tidak. Quran jangan cari dalam Quran nak buat kelon, mari nak buka Quran surah apa. Nak buat ada organ misalnya, mari nak cari dalam Quran. Jangan macam tu, tidak. Quran diturunkan untuk memberi hidayat kepada manusia. Hidayat. Baik, dalam hal-hal keduniaan ini manusia bebas memilih apa saja jika perkara itu boleh membawa maslahat kepada mereka. Kelon tak boleh pasal apa? Pasal dia boleh membawa mudarat. Jadi tafsiran maslahat dan mudarat ini, tafsiran ini mestilah tafsir balik kepada hadis, balik kepada Quran. Nak tafsir maslahat itu. Maslahat. Jika ada maslahat yang betul-betul meyakinkan kita bahawa derma organ itu dibolehkan pasal maslahat. Tapi kalau semata-mata kita ni nak derma, nak bagi, nak tukar kan kita barang boleh pakai lagi, nak tukar molek sikit. Tukar itu tak boleh. Tak boleh macam tu, maslahat. Jadi kalau begitunya hak sebut nak balik kepada Quran ini dengan tujuan bahawa salah Quran ini tafsir dengan tidak betul, saya rasa ini terlewat. Kalangan tafsir, ulama-ulama tafsir dahulu pun sudah mengambil kira tentang masalah-masalah ini. Kesimpulannya, teori-teori sains ini sebenarnya dia bertentangan. Teori ini hari ini dia kata lain, besok dia kata lain, lusa dia kata lain pula. Jadi oleh kerana itu perkara yang berubah-ubah macam ni tidak boleh dihubungkan dengan Quran. Quran adalah satu perkara yang putus. Bila dia kata tidak hari ini, tidak sampai bila-bila. Sains tidak. Dulu dia kata manusia ni jadikan daripada monyet. Hari ini bulanya teori-teori mengatakan tidak daripada monyet. Manusia, monyet. Tak pula. Jadi oleh kerana itu kita acap kali dengar perlu Quran ditafsirkan semula. Kita mahu dengar apakah maksud tafsir semula Al-Quran itu. Kalau tafsir semula Al-Quran ini tafsir-tafsir yang sedia ada perkara-perkara yang khurafat misalnya dalam tafsir itu mesti dibersihkan. Ini betul. Dalam tafsir-tafsir ini, tafsir Quran banyak perkara-perkara yang khurafat. Tapi sebagai seorang penulis dia masuk juga dalam tu. Ini perlu dibersihkan. Ataupun tidak dibuang, tapi dengan buat satu nota bahawa fakta ini tidak betul umpamanya. Iaitu betul. Tetapi kalau nak tundukkan Al-Quran ini kepada kehendak-kehendak sains hari ini, itu tidak betul. Sains mesti tunduk kepada Al-Quran, dan Al-Quran ini tidak menyatakan detail tentang kehendak-kehendak dan teori-teori itu, kerana Quran diturun untuk memberi hidayat kepada manusia. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Quran ini memberi hidayat kepada jalan yang lebih lurus kepada manusia. Kemudian seterusnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.